laporlah sepenuhnya demi Liga 3, Liga Malaysia secara langsung di Astro. Macam biasa Faiz, kita adalah individu yang kalau kita janji, kita cuba sedaya upaya untuk tunaikan janji Cuba tersebut. untuk tak capati. Betul. Awak Janji ni. dicapati. Saya ingat lagi frasa tu. Awak ingat? Itu tagline macam apa? Tak payah kita sebut nanti. Bahaya, nanti jadi bahaya. Okay. Tak, dia macam ni. Minggu lepas, Manchester United berada dalam crisis mode. Ramai yang menjangkakan kita akan bicarakan Man United. Ramai yang siap. DM aku cakap apa tau? Oh, borak Chelsea pendek. Borak MU, tapi MU tak nak borak pula. So, Sebenarnya suka-suka hati kita lah. tapi the reason we wanted to push it by 1 minggu adalah kerana ada perlawanan Europa League, kemudiannya ada perlawanan lawan Aston Villa, kemudiannya ada international break. So akan ada breathing room untuk kita tengok perkembangan sebelum kita nak bicarakan dengan lebih mendalam. So just to bagi konteks, aku set the context. Manchester United pada ketika ini sedang mengharungi permulaan terburuk dalam sejarah mereka ke musim Premier League. 8 mata lepas 7 perlawanan. In the last 3 games, diorang kalah lawan Spurs 3-0. Kemudiannya seri lawan Porto 3-3 di Portugal. Dan kemudiannya seri 0-0 menentang Aston Villa. 3 keputusan ini bila dicampurkan meletakkan tekanan yang besar di atas bahu Erik ten Hag, sehinggalah perbicaraan tentang masa depan Erik ten Hag ni bukan sekadar mendominasi naratif media sosial, tetapi ia juga dilaporkan mendominasi monthly executive meeting di antara karakter-karakter penting dalam Manchester United pada hari Selasa lepas di London ataupun Manchester, di mana ada Sir Jim Ratcliffe, segala pihak ketua-ketua pihak pengurusan Manchester United ada di situ, Omar Berrada dan Ashworth, even co-owner daripada US pun terbang masuk untuk meeting tersebut. Joel Glazer. So, apa yang kita sedia maklum pada ketika ini adalah bahawa tidak ada sebarang gambaran daripada pihak pengurusan Manchester United bahawa Ten Hag akan dilepaskan ataupun akan dipecat. Setakat ini, tiada gambaran tersebut. Bermakna, as of now, the best assumption untuk siapa-siapa buat adalah bahawa bila Manchester United turun berdepan Brentford, di mana sahabat kita Adam Carruthers akan berada pitch side pada ketika tersebut, Ten Hag akan berada di tepi padang. So that's the context. Sekarang ni kita nak bicarakan, adakah keputusan ataupun trajektori yang sedang United lalui di bawah Ineos berkenaan Ten Hag ni sesuatu yang logical ataupun sesuatu yang kita boleh faham ataupun sesuatu yang silap. Apa pandangan hang tentang, sebab benda ni bukan black and white, dia grey area. So apa pandangan hang tentang situasi yang sedang dilalui oleh Manchester United? Aku rasa yang pertama sekali dengan kepemilikan baru, struktur kepemilikan baru di Man United, di mana Ineos sekarang ini sedang membuat keputusan ataupun berada di dalam posisi pembuat keputusan, decision makers di Man United. Satu benda yang peminat Man United kena tahu, yang mereka ini adalah satu entiti yang tidak takut untuk membuat keputusan-keputusan besar. Dan mereka juga tidak ada halangan daripada segi FFP ataupun daripada segi sporting even, daripada sudut sukan itu sendiri, untuk membuat keputusan besar seperti memecat pengurus yang sedia ada di Manchester United. Bukti dia, dalam 5 tahun kebelakangan ini, kepemilikan mereka di Ligue 1 bersama Nice, Perancis bersama dengan Nice, dalam 5 tahun mereka sudah pun ada 7 managers. Dan ketujuh-tujuh managers tu pula bukanlah managers yang status mereka kecil. Mereka sangat-sangat dihormati di kalangan jurulatih-jurulatih lain yang memegang pro license UEFA ni. Salah seorang dia adalah Farioli yang sedang membuat satu kerja yang sangat baik di Ajax Amsterdam pada ketika ini. So they don't shy away from big decisions, Kish. Sama juga macam outcome selepas meeting pada hari Selasa tersebut, di mana nampak seperti sudah pun disimpulkan bahawa mereka tidak akan membuat keputusan untuk memecat Ten Hag anytime soon. No. Itu juga boleh jadi satu keputusan yang besar. Hang bayangkan, satu dunia, tabloid mana pun, page digital sports mana pun akan
melaporkan perkara ini on daily basis. Yeah. It's not a pressure anymore. It's everything at this rate. Biggest talking point in the Biggest world. talking point. Pada hari Manchester United tak main pun akan ada berita tentang Erik ten Hag. Itu adalah caveat, bukan caveat lah. Itu adalah apa yang anda dapat kalau anda jadi salah satu kelab bola sepak paling elit di dunia lah. Dan Ineos knew that all too well. Pada pandangan peribadi aku, keputusan untuk mengekalkan Erik ten Hag ini, regardless of the result, kerana kita sangat faham yang bola sepak di peringkat tertinggi adalah result oriented business. Segala sesuatu yang berlaku di peringkat kelab, pemecatan ataupun hiring ataupun semua keputusan yang membabitkan human resource ni directly link, akan berkadar terus dengan keputusan yang diperoleh oleh first team kelab tersebut. Itu kita tak boleh nafikan. Tetapi pada pandangan peribadi aku, ia adalah satu keputusan yang tepat kerana mereka sudah pun membuat keputusan untuk komit kepada Ten Hag 3 bulan yang lalu. In the summer. Jadi tidak masuk akal seperti mana yang kita bincangkan di bersama-sama dengan AS Roma. Situasi di mana selepas 4 perlawanan Daniel De Rossi terus dipecat dan digantikan dengan Ivan Juric. Ya, Ivan Juric mungkin boleh dapat 1-2 kemenangan dalam 5 ataupun 6 perlawanan awal AS Roma, tetapi semua pemain-pemain itu bukanlah pemain-pemain yang Ivan Juric mahukan di musim panas, kan? Itu adalah pemain-pemain yang De Rossi mahukan. Mungkin Manchester United melihat kepada situasi-situasi yang seperti ini, akhirnya membuat keputusan untuk tidak. We will give him more time. Dan satu lagi contoh kedua adalah mungkin seseorang di Manchester United melihat kepada projek yang sudah pun dibuat di Arsenal. It's fair to say, Kish, 3 tahun lepas Arsenal berada di tempat di mana Manchester United berada sekarang. Maybe even worse. Maybe even worse. Yeah. Boleh tengok beberapa account di Reddit yang sudah pun mengorek apa yang berlaku di musim ketiga Arteta bersama dengan Arsenal, sampai ada satu tahap tu, Kish, Emirates tak penuh. Emirates, berapa kapasiti Emirates? 60,000 mungkin, 60,000. Mungkin ada 35,000 saja dalam Emirates. Sampai satu tahap tu they fell out of love dengan pasukan Arsenal pada ketika itu. Hanya memerlukan 2 musim. Fast forward 2 years later, sekarang kita tengok macam mana sokongan yang diterima Arsenal di Emirates. Jadi mungkin beberapa faktor ini diambil kira oleh hierarki Manchester United, sehingga kan sekarang ni at the moment Manchester United masih lagi diurus oleh Erik ten Hag. Aku berada di dalam satu space, dalam satu ruang fikiran yang agak mengelirukan. Kerana on one hand, aku completely faham logik dan 100% setuju dengan logik of bila hang dah commit kepada sebuah projek, hang kena see through it untuk see any sort of results. Benda ni bukan dalam case of football saja, dalam apa-apa aspek kehidupan. Ibarat contoh, kita nak start berlari lepas 2-3 minggu, tak capai pace yang kita nak, lepas tu kita terus quit. That's not how it works lah kan. It's a long term thing. Over time, kita akan dapat apa yang kita kejar. In the case of Manchester United, aku sedar bahawa it should be a process. It can never be a quick fix. Sebab damage yang ada di klub ni adalah damage yang telah pun dibina buat tempoh masa yang cukup lama. Dan untuk systemic damage, betul. Dan untuk undo that damage, it's going to take a long period of time. So aku, on one hand, aku 100% setuju bahawa this is a project yang Ineos perlu memberikan ruang dan masa for that implementation to take place. But at the same time, bila aku melihat babak pertama menentang Tottenham Hotspur hari itu, Faiz, ini jujur aku cakap, man, that is probably one of the worst halves of football yang pernah aku tengok. Kita dah masuk dalam tema yang mana banyak pemain dalam Man United ni selalu kena kritik. Dari dulu sampai sekarang, dari Maguire ke Rashford ke baru-baru Casemiro, banyak yang kena kritik. But at some point, kita perlu tanya soalan yang sangat penting untuk ditanya adalah, when a player struggles at a club,
berapa peratus daripada struggles itu adalah disebabkan oleh pemain itu sendiri dan berapa peratus lagi adalah disebabkan oleh environment ataupun sistem ataupun corak permainan ataupun taktik yang direncanakan di kelab tersebut. For example, in the case of Casemiro, aku rasa aku dan Hang cukup bersetuju bahawa bukan kita nak kata Casemiro ni masih lagi peak Casemiro 2017-2018. Tetapi walaupun Casemiro ini bukanlah Casemiro yang kita kenali 2018, itu tidak bermakna ini adalah Casemiro yang dah tak boleh main bola. Ini adalah Casemiro yang masih ada value to offer. Cuma hang kena buat segala yang boleh untuk tutup kelemahan dan hanya memperkuatkan kelebihan dia. That's what you got to do, right? Sebab kadang-kadang bila aku tengok Matthijs de Ligt punya struggles in that game lawan Spurs, bila aku tengok Lisandro Martinez punya struggles in that game, and soalan yang aku asyik kerap, it can't just be this players. Dah sampai tahap yang tak adil kita asyik menyalahkan pemain-pemain sebab majority pemain ini datang daripada environment di mana they were very strong players, they were very capable players dan kita dah pernah lihat kualiti yang sedia ada pada mereka. So, tanggungjawab untuk mencari sistem yang terbaik yang boleh mengurangkan kelemahan dan mengeluarkan diorang punya kekuatan itu, tanggungjawab itu ada pada jurulatih. So, to some extent, the blame is on Ten Hag. Dan kita dah masuk ke hanya perlawanan menentang Aston Villa, Faiz, yang for the first time aku nampak perubahan sedikit. Perubahan dalam dia mengubah sedikit corak permainan dia untuk protect players dia dan untuk strengthen diorang punya strength. Simple example sebelum ni kan apa yang kita nampak daripada dia adalah corak yang 4-2-4 yang sangat berisiko tinggi. 4 pemain di depan high pressing meninggalkan 2 pemain tengah. Tetapi 2 pemain tengah tu kita tak ada pun seorang pemain yang sangat atletik. Probably the last was McTominay yang dah jadi Prince of Naples sekarang. Casemiro is no longer that athletic player. Kobe Mainoo bukanlah pemain yang terlalu atletik. Eriksen definitely no. Ugarte pun He needed time. he needs time, tetapi dia bukanlah pemain yang ada sizing, that athleticism. Dia adalah pemain macam Lucas Torreira yang agresif, yang akan run everywhere. So, komposisi pemain yang kita ada ni, does it even make sense yang kita bermain dengan corak yang meninggalkan 2 pemain tengah tu sangat expose? So, benda-benda macam ni yang aku banyak tertanya-tanya dan meletakkan aku dalam situasi yang I don't quite know what exactly you do in this situation. Aku banyak spend masa dekat Facebook. Ada kawan-kawan. Terima kasih kepada kawan-kawan BMU, Bulletin Manchester United. Ini adalah satu page yang dah lama, mungkin 10 tahun dah aku dah kat situ. Saja duk tengok-tengok orang post apa. Manchester United fans alike. Ada lagi beberapa page lah yang saja aku tengok luahan-luahan peminat di sana. Jadi akan ada 2 yang popular. Satu ni yang memang tak suka dan mahukan Ten Hag keluar secepat mungkin daripada kelab ni. Ini peminat-peminat lah. Dan satu lagi adalah yang betul-betul di belakang Ten Hag. Yang grew tired and frustrated of these players. Dia merasakan players semua pampered, tak memberikan 100%, maybe sometimes they down tools, aku tak tahu. Jadi akan ada 2 yang polarized. Tetapi kalau pandangan peribadi aku, yang paling aku bersetuju adalah dengan pendapat daripada bekas penyerang Manchester United sendiri, iaitu Zlatan Ibrahimovic. Beliau ada ditanya tentang posisi Ten Hag, dan sekarang ni beliau adalah sporting director di AC Milan kan. Seharusnya ataupun semestinya perkataan ataupun butir-butir bicara yang keluar daripada mulut Zlatan ni adalah lebih media friendly. Mengingat kepada posisi beliau sekarang ni, dan beliau kata satu benda yang aku rasa agak keras, tetapi ada betulnya di situ, bahawa ini adalah seperti satu puzzle. Akan ada satu puzzle yang lebih besar daripada puzzle yang lain, tapi puzzle tu besar ke kecil ke tak mengurangkan significance kepingan puzzle tersebut. Okey, bermakna bukan Erik ten Hag adalah satu puzzle, pemain-pemain adalah satu puzzle, management adalah satu puzzle, ownership adalah puzzle yang lain, dan semua ini harus
berada di tempat yang sama untuk puzzle itu menghasilkan satu gambar yang sudah pun diimajinasikan oleh mereka. Tak boleh kalau ada satu Zlatan. Sorry, Zlatan. Zlatan. Clinton. Tak boleh ada satu puzzle yang tidak ada. Kalau ada satu puzzle tu missing, gambar tu tak akan terhasil. Jadi itu yang Zlatan cakap kan. Dan aku setuju dengan perkara tersebut. Ya. Boleh jadi ada percentage dari permasalahan ini adalah mungkin daripada kedegilan Ten Hag, tidak dinafikan. Tapi tidak dinafikan juga bahawa dalam certain instance pemain juga harus step up. Han tadi bercakap tentang separuh masa pertama di Old Trafford melawan dengan Spurs, di mana kita lihat salah satu display paling buruk. Aku sebagai seorang yang mempertahankan Ten Hag, dipanggil sebagai walahak juga aku. Ada tagline dah sekarang ni. Walahak. Dia panggil saya ketua pemuda. Walahak. Saya ketua pemuda walahak. Jadi walaupun aku mempertahankan Ten Hag sebelum ini, tetapi aku tak boleh mempertahankan That first half. that first half. Yeah. Sebab nampak sangat jelas pemain-pemain diarahkan untuk bertahan. Buat apa hang bertahan dalam perlawanan home yang bukan pun menentang Arsenal ataupun City? It is just Spurs, with all due respect. It is Spurs. Itu aku tak boleh pertahankan. Tetapi aku juga tak lupa beberapa permainan. Pertama sekali menentang Southampton di mana mereka menang 3-0. Tiada permasalahan sama sekali. Second half ketika menentang Brighton, United should have won that. Kalau hang masih ingat Garnacho yang cancel out gol kemenangan Zirkzee. Kalau gol kemenangan itu masuk, mungkin skrip Manchester United akan jadi completely different at this point. Dan yang paling penting sekali adalah separuh masa pertama ketika menentang Crystal Palace di London. United mempunyai rekod yang sangat buruk di London, tetapi itu adalah satu half yang paling baik aku pernah tengok Manchester United main di bawah Erik ten Hag. Aku rasa that first half versus Palace was probably the best. The best, yeah. Yang Southampton tu aku slightly disagree sebab aku rasa the first 30 minutes lawan Southampton tu was really poor. Tapi second half, Second half was much better, but that first 30 minutes it was one of the more poorer performances lah. Tapi bagi aku yang aku setuju was that first half lawan Crystal Palace. Persoalan yang sangat sukar untuk aku jawab. Sebab aku ni bukan manusia yang like aku nak Ten Hag fail. Tak. I want things to work out whether it's with him or without him. Persoalan yang paling sukar untuk aku jawab pada ketika ini adalah di saat jurulatih-jurulatih lain memberikan impak yang besar dalam tempoh masa yang jauh lebih singkat. Apa logik di sebalik kesukaran yang dialami oleh Erik ten Hag untuk meletakkan satu identiti yang sustainable? Nak letak identiti itu bukan masalah sebab I think Ten Hag has tried to put identity even in his second season dan juga musim ini. Ada cubaan untuk meletakkan identiti dia, kita dah nampak. We cannot keep saying that we don't know what the identity is. Ada, memang boleh nampak. Tapi whether it is sustainable or not is a different question. Bagi aku, pandangan aku adalah identiti itu tak sustainable dengan komposisi pemain yang kita ada. Corak 4-2-4 tu tak sustainable bagi aku dengan komposisi pemain yang kita ada. Persoalan dia, what does Ten Hag need to do to find an identity that is sustainable dengan pemain-pemain yang kita sedia ada. Dikala Unai Emery meletakkan identiti yang sustainable dalam tempoh masa yang singkat, dikala jurulatih-jurulatih lain dalam banyak kelab-kelab, even Fabian Hürzeler bersama Brighton ada some sort of identity. So that is the question that I'm struggling to answer. Aku rasa ada satu perkara yang peminat-peminat harus tahu. Ada sebab kenapa bukan saja Erik ten Hag, tetapi David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ralf Rangnick, sampai sekarang ni Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer seorang lagi. Kesemuanya nampak di hujung-hujung hayat mereka dengan Manchester United ni seperti a complete loser. Ini semua adalah orang-orang yang kalau hang kumpulkan ilmu mereka boleh buat beberapa silibus beberapa silibus kejurulatihan elit dunia. Agak
tak masuk akal macam mana orang-orang macam yang Hang sebut tadi, Ange, Hurzeler, siapa lagi, Unai Maresca, Emery boleh ada satu style of play berbanding Ten Hag yang masuk 2 tahun lalu, 2 tahun setengah yang lalu, tetapi masih lagi tak ada identity style of play. Bila aku cuba kaji benda tu, boleh disimpulkan bahawa the pressure at Man United is completely different daripada semua Setuju. pasukan yang ada. Actually, Kalau kita tukar pun, aku positif kalau kita tukar pun, contohlah yang datang itu bukan Ten Hag dan Ange yang sangat dipuji kerana style of play dia. Aku pun tak rasa itu akan jadi sustainable di Manchester United. Yeah. Kerana ada banyak apa yang Hang cakap tadi sebagai systemic loopholes, bukan loopholes lah, systemic problems yang dah diwarisi daripada satu manager ke satu manager yang lain. Dan sekarang ni Ten Hag yang kena membersihkan perkara tersebut and start a new slate with Ineos. Dan itu tak akan menjanjikan apa-apa result. Masih lagi harus dicari result tersebut. Dan apa yang boleh menyelamatkan Ten Hag menurut aku sekarang ni adalah mungkin satu strike, satu winning streak. Tak perlu 10 perlawanan, tak perlu. Just 3 ataupun 4 perlawanan yang kena menang to stabilize the ship. In fact, bagi aku, it's dari perspektif Ineos. Pandangan aku adalah the win is a win, tapi in the next 3 to 4 games harus ada nampak perubahan dalam cara kita bermain yang menjadikan corak permainan kita ni sustainable. Sebab sekarang ni aku tekankan perkataan sustainable ni sebab salah satu permasalahan United bukanlah yang kita tak ada corak permainan yang menarik untuk ditonton. Lawan Crystal Palace, that first half was absolutely incredible. Tapi kalau hang tengok akan sentiasa ada drop off sebab we are not geared to play that style of football, ataupun bila teams figure out kita punya lack of athleticism in midfield, they take advantage of it. Macam FC Porto, macam so many other teams yang bypass midfield dengan cukup senang. The only thing yang aku nak tengok in the coming weeks adalah perubahan yang melihat pasukan kita bermain to the best of our strength. Berdasarkan apa yang kita ada. Find an approach that works for those players. Find an approach that works for those players. Bagi aku, ketua jurulatih di peringkat tertinggi ini bukan seharusnya berpegang pada prinsip sahaja. Pep Guardiola pun ada prinsip dia. Tapi one of the biggest strength of Pep is bertahun-tahun dia boleh buat minor tweaks, dia boleh buat minor evolution, minor pertukaran dalam formasi dia berdasarkan squad dia untuk musim itu. To bring out the best. And I think every manager at the highest level, Ten Hag included, kena be prepared for that. So in this case, dah sedia maklum, corak yang digunakan pada ketika ini tak sustainable kerana komposisi pemain dan juga injury record beberapa pemain macam Mason Mount. So bila dah jadi tak sustainable, based on the players yang available, apa corak yang sustainable yang harus digunakan? Itu yang paling penting. Aku rasa tak lain tak bukan untuk hal ini yang sebut pasal sustainability, United kena cari variasi. Itu saja. Kalau hang tengok top team di Europe, kita ambil je di Premier League pun pada ketika ini, mereka sudah mula memainkan satu bola sepak yang penuh dengan variasi. Jadi Arsenal dalam 2 musim terakhir ini adalah pencabar kejuaraan. Dalam 2 musim terakhir ini, termasuklah musim lalu, iaitu musim 2023-2024. Apa yang ada dalam 2 musim terakhir ini di Arsenal adalah satu free-flowing football. Free-flowing football yang sinonim daripada zaman Wenger lagi, yang suka memainkan bola sepak yang easy on the eye. Dan pemain-pemain mereka cukup talent, cukup bakat dan cukup pengalaman untuk memainkan bola sepak tersebut. Gabriel Magalhaes, Trossard, Odegaard, Martinelli dan lain-lain ni memang bersedia untuk memainkan bola sepak tersebut. Tetapi apa yang mereka tambah musim ini adalah bukan saja free flowing football, mereka juga boleh memainkan route one football dengan sangat efektif sekali. Dan itu menyebabkan mereka menjadi apa yang disebut sebagai sustainable team tadi. United tidak ada. United akan ada 20 minit pertama melawan dengan Liverpool dalam perlawanan 3-0 tersebut, satu style of play yang sangat baik dan mereka boleh crumble
dalam perlawanan yang sama, dalam half yang sama. Bila mula dieksploitasi. Bila mula dieksploitasi. Jadi kalau aku untuk Ten Hag adalah untuk beliau embrace setiap changes in matches ini dan sentiasa memaksimumkan situasi pasukan di dalam changes tersebut. Aku rasa I'm on the complete same page berkaitan benda tersebut. And the one final thing to say before we wrap this segment up adalah at the end of the day, aku masih meletakkan kepercayaan penuh kepada Ineos kerana aku rasa keputusan untuk nak kekal dengan Ten Hag ataupun nak berpisah dengan Ten Hag ni bukan sekadar mengambil kira Ten Hag sahaja. We have just discussed the Ten Hag factor. Mungkin mereka masih lagi percaya dalam projek ni. Mungkin diorang sedia maklum bahawa we haven't done enough yet to create the right environment untuk Ten Hag. So all those reasons could be fair. Mungkin juga tak ada manager di market kan. Itu yang aku nak cakap. So the flip side could also be bahawa pecat sekarang pun tak guna sebab you don't have a tangible candidate out there. Inzaghi tak available. English pun tak ada tercakap lagi. Jangan create rumor yang tak masuk akal. Thomas Tuchel pun bukan seorang jurulatih long term. Dia pun selalu akan ada fallout dengan board. I'm a big fan of him. Tapi aku sedia maklum, he's not perfect. He's not perfect. Kan? Kadang-kadang orang kat luar sana make him up to be a perfect candidate. Tapi reality is he's not perfect. So, it's not an easy decision. Kita kena tunggu dan lihat. Tapi yang aku tahu, if we don't see anything in the next 1 or 2 months, I won't be surprised if the decision is bila made. Bila cut off time dah? Aku rasa December. Aku rasa November, December lah. That could be the toughest period untuk Ten Hag.